Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini kita akan membincangkan berkenaan bacaan idgham bi gunnah. Yang mana mari kita lihat huraian dia. Idgham bi gunnah ini berlaku apabila nun mati, nun yang bertanda sukun ataupun tanwin. Tanwin ini ada 3, tanwin 2 di atas, tanwin di bawah dan tanwin 2 di hadapan bertemu dengan salah satu huruf berikut, iaitu huruf waw, mim, nun dan ya. Maka hukumnya adalah idgham bi gunnah, yang mana kita akan belajar untuk video kali ini, idgham bi gunnah. Cara bacaan dia pula bagaimana? Cara bacaan idgham bi gunnah ini kita membaca dengan memasukkan bunyi nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf selepasnya berserta dengan dengung. Yang penting ni memasukkan dengan dengung. Memasukkan apa? Memasukkan bunyi nun mati dan tanwin kepada huruf selepas dia. Baik, kita lihat contoh agar kita lebih jelas. Ataupun kita ulang sekali lagi. Untuk idgham bi gunnah ini berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4 ini sahaja, iaitu ya, nun, mim dan waw. Okey, baik, kita lihat contoh yang pertama. Contoh-contoh untuk idgham bi gunnah yang pertama daripada surah Al-Baqarah, potongan daripada ayat 284. Saya mulakan bacaan. Liman yasha'u. Boleh sekali lagi saya ulang. Liman yasha'u. Baik, kalau kita lihat untuk perkataan di sini terdapatnya nun mati bertemu dengan huruf ya. Baik, untuk huruf ya dia tergolong di antara huruf-huruf idgham bi gunnah, maka cara bacaannya kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah dengan memasukkan bunyi nun mati kepada huruf seterusnya, iaitu huruf ya. Bermakna nun mati ini kita tak bunyikan langsung. Kita takkan bunyi bacaan dia begini. Liman yasha'u. Itu cara bacaan yang salah. Cara bacaan yang betul, kita masukkan bunyi nun mati pada huruf ya. Kita masuk je. Mim baris atas ni terus masuk pada huruf ya tanpa membunyikan huruf nun mati ini. Dan kita baca dengan dengung. Cara bacaan yang betul adalah liman yasha'u. Baik, boleh. Itu untuk contoh yang pertama. Seterusnya contoh yang kedua daripada surah Al-Qiyamah, potongan ayat daripada ayat yang ke-22. Yauma idzin nadhiratun. Baik, kalau kita lihat kalimah di sini terdapatnya tanwin bertemu dengan huruf nun. Yang mana kalau kita lihat huraian yang pertama tadi, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf ini, kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah. Maka ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Cara bacaannya memasukkan bunyi tanwin pada huruf seterusnya. Diumpamanya tanwin ni kita gantikan dengan baris bawah saja. Jadi yauma idzin nadhiratun. Kita masukkan bunyi tanwin pada huruf seterusnya dan kita baca dengan dengung. Baik, itu untuk contoh yang kedua. Seterusnya daripada surah An-Nur, ayat yang ke-33, potongan ayat daripada ayat ke-33 daripada surah An-Nur. Mimma lillahi. Baik, macam biasa kita lihat di sini terdapat nun mati bertemu dengan huruf mim. Huruf mim di antara huruf-huruf idgham bi gunnah, maka cara bacaannya memasukkan bunyi nun mati ini kepada huruf seterusnya tanpa membunyikan langsung huruf nun mati dan kita baca dengan dengung. Maknanya mim yang baris bawah ini terus masuk pada huruf mim yang bertanda sabtu ini. Cara bacaannya mimma lillahi. Sekali lagi saya ulang, kita masukkan dan kita baca dengan dengung. Mimma lillahi. Baik, jelas? Alhamdulillah. Untuk contoh yang terakhir daripada surah Al-A'la, potongan ayat daripada ayat yang ke-17. Khairu wa abqa.
Baik, kalau kita lihat di sini tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw tergolong di antara huruf-huruf idgham bi gunnah, maka cara bacaan dia memasukkan bunyi tanwin ini kepada huruf seterusnya iaitu huruf waw. Dengan kata lain, huruf tanwin dua di hadapan ni kita gantikan dengan baris hadapan saja dan kita masuk pada huruf waw. Jadi khairu wa abqa. Kita masukkan dan kita baca dengan dengung. Jangan kita baca khairun wa abqa. Itu salah. Itu kita menjelaskan bunyi bacaan tanwin. Akan tapi untuk bacaan idgham bi gunnah ini kita memasukkan bunyi tanwin. Khairu wa abqa. Alhamdulillah. Baik, itu untuk 4 contoh yang mana kita lihat nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ini. Ya, nun, mim dan waw. Sekarang kita lihat untuk amali bacaan idgham bi gunnah. Kita pergi satu persatu daripada surah Al-Baqarah ayat 284. Kita kalau boleh kita nak keluarkan contoh bacaan idgham bi gunnah yang terdapat dalam potongan ayat tersebut. Saya mulakan bacaan. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Baik, kalau kita lihat di sini terdapat 2 contoh untuk bacaan idgham bi gunnah. Yang pertamanya, apabila nun mati bertemu dengan huruf ya, kita baca dengan liman yasha'. Memasukkan bunyi tanwin, bunyi nun mati pada huruf seterusnya dengan dengung. Sama juga pada keadaannya dengan nun mati ini bertemu dengan huruf ya. Pun sama cara bacaannya, memasukkan bunyi nun mati ini kepada huruf seterusnya dengan dengung. May yasha'. Alhamdulillah. Itu untuk kotak yang pertama. Seterusnya kotak yang kedua daripada surah Al-Qiyamah ayat 22. Saya mulakan bacaan. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Baik, di sini kita lihat nampak ada dua huruf yang bertanda tanwin. Kita lihat tanwin yang pertama. Tanwin yang pertama bertemu dengan huruf ya. Huruf ya adalah antara huruf-huruf idgham bi gunnah. Yang mana ingat tadi huraian yang pertama tadi, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf ini, kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah, maka cukuplah syaratnya ini, yang mana tanwin bertemu dengan huruf ya, kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah. Kita masukkan bunyi tanwin kepada huruf seterusnya iaitu huruf ya. Jadi bacaan dia wujuhun yawma idzin. Begitu. Dan seterusnya kita nampak tanwin di sini, tanwin yang kedua bertemu dengan huruf nun. Seperti biasa, huruf nun tergolong di antara huruf idgham bi gunnah. Kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah dengan memasukkan bunyi tanwin pada huruf seterusnya dengan dengung. Jadi bacaan dia yauma idzin nadhirah. Alhamdulillah. Seterusnya untuk kotak yang ke-3 dan ke-4, saya baca dan tuan-tuan dan puan-puan boleh keluarkan contoh tersebut, contoh untuk bacaan idgham bi gunnah. Dan kalau dah jumpa boleh tuliskan di dalam grup kita, keluarkan contoh-contoh untuk idgham bi gunnah dalam kotak yang kedua, kotak yang ketiga dan kotak yang keempat ini. Saya baca sahaja. Wa atuhum mimma lillah allazi atakum. Baik, itu untuk kotak yang ketiga. Dan kotak yang terakhir, wal akhiratu khairu wa abqa. Alhamdulillah. Sekadar latihan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, boleh keluarkan contoh idgham bi gunnah di dalam kotak yang ketiga dan kotak yang keempat. Baik, setakat ini sahaja video kita pada kali ini untuk bacaan idgham bi gunnah. Jumpa lagi insya-Allah pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.